Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar anak-anak tingkatan 1 semua? Cikgu harap semuanya sihat di rumah ya. Okay, hari ni kita akan sambung kelas sains kita macam biasa. Okay, kalau minggu lepas cikgu dah ajar awak bagaimana untuk mengira jumlah permukaan yang tidak sekata contohnya tapak tangan kita, daun, tapak kaki dan sebagainya menggunakan kertas graf Okey, cikgu harap awak dapat sempurnakanlah aktiviti yang cikgu berikan minggu lepas. Okey. Okey, menganggar luas permukaan menggunakan kertas graf. Okey. Okey, hari ini kita akan sambung dengan pengukuran isi padu cecair isi padu. Okey, hari ini kelas cikgu nak fokus kepada isi padu isi padu. Apa dia isi padu? Okey, ini adalah unit yang kita biasa gunakan untuk isi padu isi padu kita gunakan unit sentimeter padu. Mesti ada padu tanda 3 kecil di atas tu. Okey. Pengukuran isi padu cecair adalah jumlah ruang yang dipenuhi sesuatu bahan. Okey, alat pengukur kita boleh gunakan silinder penyukat. Kita nak tengok, kita nak sukat isi padu ni, isi padu cecair, kita boleh gunakan silinder penyukat. Kita boleh gunakan burette, kita boleh gunakan apa lagi? Okay, pipet, pipet dan juga kelalang penyukat, kelalang kon ataupun kita panggil juga sebagai kelalang kon. Okay. Macam mana kita nak ambil bacaan? Bacaan-bacaan. Okay, sebab kalau awak perasan tadi, dekat alat-alat yang cikgu sebutkan tadi, silinder penyukat, burette, pipet, kelalang penyukat. Okay, masing-masing mereka ni ada senggat, ada senggatan yang menunjukkan bacaan. Okey, jadi apa yang awak perlu buat? Awak mesti pastikan semasa awak mengambil bacaan, mata anak-anak semua mestilah berada 90 darjah tepat dengan sasaran yang anak-anak nak ambil ni bacaan ni mata. Okey, mata awak mesti di sini 90 darjah. Tak boleh ambil daripada atas, awak tunduk macam ni. Tak boleh. Okey, dia mesti 90 darjah. Tak boleh daripada bawah mendongak pun tak boleh juga. Dia mesti 90 darjah. Okey. Okey. Hari ni cikgu nak anak-anak semua buat sedikit aktiviti lah. Yang ni aktiviti ni kita kena buat lama sebab kita perlukan silinder penyukat tapi okey, tak apalah. Okey, ni kita akan buat dalam makmal nanti. Okey, kalau untuk objek sekata, apa yang kita boleh buat? Okey, antara contoh objek sekata adalah cube logam Ni nampak ni. Contohnya cube logam. So, kita boleh ikat cube logam tu, kita boleh masukkan air dalam silinder penyukat, kita ambil bacaan dia lah. X cm padu katakan X cm padu. Kemudian kita ikat cube logam ataupun apa-apa bentuk objek sekata yang kita nak sukat isi padunya. Kita ikat dengan benang, kita masukkan dalam silinder penyukat tadi. Ini kemudian awak nampak kalau kita masukkan sesuatu ke dalam air yang sedia ada dalam sebuah bekas, mestilah air tu akan naik kan. Dia punya bacaan dia dah berubah. Jadi apa yang awak perlu buat adalah bacaan baru ni Y cm padu. Ingat kalau nak ambil bacaan mata mesti di sini. Kita tolakkan dengan bacaan yang awal tadi X cm padu. Dapatlah nilai dia nilai isi padu tadi Okey, kemudian untuk objek terapung pula. Kalau terapung ni maksudnya dia tak tenggelam dalam air. Okey, untuk objek terapung kita perlukan pemberat. Kita masukkan air dalam silinder penyukat macam tadi. Kita masukkan pemberat dan kita ambil bacaan air yang ada pemberat dalam tu. Isi padu air berapa? Katakan dekat sini X cm padu. Dah ada pemberat, barulah gabus ni boleh masuk. Kita ikat bersama-sama dengan benang ni. Okey.
dah masukkan gabus, bacaan dia mesti berbeza dengan bacaan bersama pemberat tadi. Okey. Daripada X cm padu, bacaan baru adalah Y cm padu. So kita tolakkan Y tolak X. Sama juga macam tadi ya. Cuma ni kita perlukan bantuan pemberat. Okey, untuk objek tidak sekata pula seperti batu. Okey, batu kita perlukan inilah. Ni kalau dalam makmal kita panggil sebagai tin eureka. Boleh jugalah sebenarnya awak invent kat rumah. Okey, di rumah pun ada lah benda-benda macam ni. Boleh Okey, cuma mungkin di rumah tak ada silinder penyukat. Okey, kita boleh juga gunakan kadang-kadang jug air yang mak kita beli tu. Kadang-kadang kalau awak perasan dekat tepi tu ada senggatan dia. Boleh juga gunakan okey. Okey, ni isi padu air terselesai. Nampak ni. Kita masukkan batu, tapi kita tak gunakan silinder penyukat tadi. Kita gunakan silinder penyukat di akhir nanti untuk tadah air yang akan tersesar ni, akan dikeluarkan. Masukkan batu, air akan dikeluarkan melalui lubang ni, salur ni. Kemudian kita ambillah bacaan air inilah isi padu batu kita tadi. Okey. Senang kan? Okey, senang. Ya, sangat senang sebenarnya awak boleh buat di rumah. Boleh. Awak boleh buat di rumah. Awak boleh gunakan cube logam ataupun cube bongkah kayu boleh. Bongkah kayu. Kalau kat rumah ada bongkah kayu, awak boleh gunakan macam saya cakap tadi, jug air tu kadang-kadang yang mak kita beli dekat Eco ke, dekat Omplas ke, mana-mana. Tepi tu ada yang mempunyai senggatan bacaan dia. Berapa ml, berapa L. Boleh gunakan awak boleh jalankan di rumah dahulu. Di rumah dahulu. Sebelum kita buat di sekolah nanti Okey. Ni adalah konsep yang kita nak belajar ni. Yang penting ni ketumpatan. Ketumpatan ni apa? Ketumpatan adalah jisim per unit isi padu bahan. Okey, ketumpatan unit dia jisim dalam gram per isi padu. Kita sukat dalam unit sentimeter padu. Ini formula dia lah Ini formula ketumpatan Unit dia gram, sentimeter, -3. -3 tu sebab kita bawa unit tu ke atas Ketumpatan objek X ialah 14.2 gram per sentimeter padu. Jisim objek X dengan ketepatan 1 cm padu ialah 14.2 gram. Okey. Ni dia anggakan jisim dengan melalui ketumpatan. Ini adalah contoh ketumpatan beberapa objek. Kupram, besi, gabus, kayu getah. Dapat bayangkan tak mana yang lebih berat besi, kupram, gabus, kayu getah. Of course yang geng-geng besi dengan kupram ni dia akan lebih berat berbanding gabus. Gabus ringan kan dan kayu getah. Nampak? Itu 1 cm padu, 1 cm padu, 1 cm padu. Okey, ketumpatannya sama. Ketumpatan dia sama sebenarnya. Cuma yang berbeza adalah jisim. Yang saya cakap beza tu adalah jisim ringan tadi. So kesimpulannya isi padu isi padu. Sorry. Saya tersasul. Tarik balik. Bukan ketumpatan yang sama. Isi padu. Kenapa isi padu sama? Sebab isi padu adalah yang ruang yang dipenuhi. Kalau bentuk tu sama, ruangan tu sama, isi padu dia samalah kan. Secara logiknya begitu. Isi padu ni menyukat ruang yang dipenuhi oleh sesuatu objek. Jadi jika bentuk dia sama macam bentuk apa ni? Ni bentuk kubus kubus ke kuboid? Revise balik ingatan awak terhadap poligon ni. Isi padu sama. Semua 1 cm padu, yang berbeza adalah jisim. Cikgu tersilap tadi, cikgu minta maaf tersasul.
Jisim satu ni 9 gram. Ada tentulah berat 7.9 gram. Gabus sangat ringan 0.25 gram. Dan kayu getah 0.53 gram. Okay. Maka ini efek. Sebenarnya jisim ni yang efek kepada ketumpatan. Sebab jisim tak sama. Isi padu sama. Semua 1 cm padu. Tapi sebab jisim tak sama, maka kalau ikut formula ketumpatan tadi, jisim per unit isi padu, jisim itulah yang memainkan peranan penting untuk objek yang sama bentuk, especially yang sama isi padu. Yang membezakan ketumpatannya adalah jisim. Nampak ni kita tinggal tambah unit saja. Okey, saya ulang tadi apa unit isi padu? Unit ketumpatan, minta maaf, unit ketumpatan adalah ketumpatan sama dengan jisim per unit isi padu. Okey. Okey, hubungan antara ketumpatan dan keupayaan untuk terapung. Okey, objek yang tumpat akan tenggelam dalam cecair yang kurang tumpat. Okey. Objek yang kurang tumpat akan terapung dalam cecair yang lebih tumpat. Okey. Ketumpatan sesuatu objek boleh diubah dengan mengubah isi padu objek. Okey. Contohnya kat sini, seketul plastisin tenggelam dalam air kerana plastisin lebih tumpat daripada air. Lebih tumpat daripada air, maka dia boleh tenggelam. Kemudian apabila plastisin itu diubah bentuknya menjadi bentuk sebuah kapal, dia boleh terapung di dalam air. Kenapa? Kenapa? Sebab bila kita ubah bentuk plastisin kepada bentuk kapal, okey, kita ubah isi padu dia tadi tahu. Maka yang terkena yang bersentuhan dengan permukaan air ini saja. Ini saja. Okay. Isi padu plastisin bertambah apabila bentuknya diubah menjadi bentuk kapal. Isi padu itu yang okey, kalau tadi isi padu plastisin yang ini, kenapa dia boleh tenggelam? Sebab dia lebih tumpat daripada air. Yang ni yang pertama tadi gambar pertama, kenapa dia boleh tenggelam? Sebab dia lebih tumpat daripada air. Okey, yang di sebelah sini kenapa dia timbul? Sebab isi padu plastisin bertambah apabila bentuknya diubah menjadi bentuk kapal. Maka plastisin ni isi padu dia bertambah. Bila isi padu bertambah, apa jadi? Bila isi padu bertambah dengan jisim yang sama, maka ketumpatan dia berkurang. Formula ketumpatan, jisim per unit isi padu. Okey, bila isi padu bertambah, isi padu di bawah anak-anak, isi padu di bawah. Bila isi padu bertambah dengan jisim yang sama, kedua-dua plastisin mempunyai jisim yang sama. Okay, tapi isi padu dia bertambah, maka ketumpatan dia dah jadi berkurang lah. Jisim yang sama dibahagikan dengan isi padu yang besar, maka nilai dia akan jadi lebih kecil. Okay. Nanti kita akan tengok tapi yang pasti ketumpatan dia sudah berbeza. Ini lebih tumpat, yang ini kurang tumpat. Sebab tu plastisin dalam bentuk kapal ni dia lebih boleh terapung sebab ketumpatan dia dah berkurang. Okey. Okey. Yang ni saya tak nak sentuh dulu. Okey. Hari ni konsep kita cukup kepada ketumpatan. Okey, macam mana nak menyukat ketumpatan, nak mengambil ketumpatan. Tadi saya dah ajar untuk objek yang sekata, untuk objek yang tidak sekata seperti batu, dan untuk objek yang ringan seperti gabus. Tadi kita juga dah tengok alat-alat yang kita boleh gunakan untuk menyukat isi padu. So apa yang kaitan isi padu jisim dengan ketumpatan? Kita boleh tengok daripada formula dia. Ketumpatan sama dengan jisim per unit isi padu. Okey, yang ni kita tak boleh buat. Kita akan jumpa nanti naik sekolah.
Okay, saya nak ulas sikit lah pasal modul yang awak baru dapat. Tara. Okay, ni modul baru awak. Okay. Kita tengok apa yang ada dalam modul ni, apa yang awak boleh buat sebenarnya dalam modul ni. Menurut pengamatan saya, okay, dalam modul ni sebenarnya awak dah boleh buat okay. Awak dah boleh buat sehingga okay, dalam modul ni tak ada muka surat Jadi awak boleh tengok modul ni. Okey, ni adalah pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Tajuk ketumpatan PBD ketumpatan Saya rujuk PBD ketumpatan di sini. Oh, sorry, di sini PBD ketumpatan di sini. Kemudian dia ada juga tulis kat sini buku teks muka surat 31. So awak boleh buat sampai sini. Okey, untuk kelas esok pun saya bagi awak masa. Saya tak akan bagi awak sebarang link video untuk kelas esok. Okey, awak boleh selesaikan modul ni daripada muka surat pertama sehinggalah muka surat yang saya sebutkan ni. Dia tak ada muka surat tapi sehingga tajuk ketumpatan PBD ketumpatan. PBD ketumpatan Okey, sampai di sini saja. Okey, harap anak-anak semua boleh selesaikan tugasan yang saya berikan. Boleh tanya sebab tadi saya banyak tersasul. Boleh tanya balik cikgu. Apa yang cikgu cakap ni betul ke macam ni. Okey, saya minta maaf hari ni saya banyak tersasul. Okey, boleh teruskan tugasan anda. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.